Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini murid-murid semua kita sambung mata pelajaran akhlak bagi darjah 3. Sebelum tu marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Baiklah murid-murid, boleh rujuk muka surat 16. Kita sambung tajuk kepentingan menjaga masa. Ini adalah kesinambungan daripada tajuk yang lepas yang telah saya ajar pada PDPR yang lepas. Okey, kita lihat yang pertama. Nombor 1, masa sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Masa sangat penting. Masa kita tak boleh nak putar. Masa kita tak boleh nak tarik balik. Dan semua manusia Allah bagi masa sama 24 jam. Kitalah sebagai seorang manusia yang mencorakkan masa dengan sebaik-baiknya untuk kita atur dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak boleh mensia-siakan masa kerana masa yang berlalu tidak akan kembali dan tidak dapat dicari ganti. Macam saya cakap tadi, masa kita tak boleh nak putarkan balik, nak kembalikan masa lampau. Masa lampau tu sebagai kenangan. Kita tak boleh nak kembali masa yang lalu. Sebab itu masa kita jangan sia-siakan dengan perbuatan yang tidak memberikan faedah. Yang ketiga, orang yang berjaya menguruskan masa dengan bijak akan beroleh kejayaan dan keuntungan. Sebab itu kita jadilah orang yang bijak dengan mengatur masa kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin dekat rumah murid-murid boleh bantu ibu ayah basuh pinggan, angkat kain sebagai contoh, menyapu, yang ringan-ringan, sebab kita nak uruskan masa kita itu dengan baik. Yang keempat, orang yang cuai menguruskan masa pasti akan mengalami kerugian. Kalau satu hari tak buat apa-apa, tidur, melihat TV tanpa membuat kerja-kerja yang berfaedah, pastilah dia termasuk dalam orang yang rugi. Okey, yang kelima, menghargai masa bererti seseorang itu sentiasa menjaga masanya dengan melakukan perkara yang berfaedah. Bila kita menghargai masa, bermakna kita sentiasa menjaga masa dengan mengisi masa kita itu dengan melaksanakan perkara yang berfaedah. Contohnya mengaji, membaca Al-Quran, membaca buku, mengulang kaji pelajaran, membantu ibu ayah di rumah, buat kerja-kerja yang memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain, kerana kita nak dapat ganjaran yang Allah berikan. Yang keenam, banyak ayat-ayat Al-Quran yang meminta kita supaya menghargai dan menjaga masa dengan baik. Sedangkan ada dalam satu ayat Allah bersumpah demi masa yang murid-murid baca setiap kali nak balik. Cuba ingatkan surah apa yang kita baca. Okay, seterusnya fikir sejenak. Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berkata yang maksudnya, masa bagaikan pedang, jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Maksudnya masa akan tetap berlalu. Kalau awak tengok jam, setiap jam, saat dan detik, masa akan terus berputar. Kalau kita duduk termenung melihat jam, masa akan terus tetap berputar. Sebab itu
kena isilah masa kita itu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Nah, inilah yang tadi saya cakap, Allah bersumpah demi masa. Surah ni murid-murid semua baca dan hafal setiap kali nak balik. Betul tak? Okay, ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam suratul 'asr. Artinya demi masa. Ni saya cakap tadi, Allah bersumpah dengan demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah demi masa. Semua manusia, sesungguhnya manusia, tak kiralah orang kafir atau orang beriman, benar-benar berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman. Kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta menasihati di antara satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran. Sebab itu kalau orang tegur kita, kita kena terima. Dan kalau kita nak tegur orang pun, biarlah guna dengan ayat yang baik, dengan cara yang baik, supaya orang yang kita menegur itu, dia menerima teguran dengan baik. Okay, seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan artinya daripada Amru bin Maimun Audi radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki menasihatkannya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 yang lain. Ini hadis Nabi. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 yang lain. Okey, apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tua. Manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua, dengan melakukan perkara yang baik, dengan melakukan perkara yang faedah. Okay, yang kedua, waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Allah bagi kita sihat lama, bagi sakit sikit, kadang-kadang kita pun dah merungut. Sebab itu penting jaga kesihatan. Yang ketiga, waktu kaya sebelum miskin. Sebab itu bila kita jadi orang yang kaya, kita kena beringat, keluarkanlah zakat, bantulah orang yang susah. Yang keempat, waktu lapangmu sebelum waktu sibuk. Kita ada waktu lapang, kita ada waktu sibuk. Sebab itu jaga masa sebaiknya. Dan yang kelima, waktu hidup sebelum mati. Lepas mati kita dah tak hidup dah. Sebab mati tu sekali, hidup tu sekali je. Dan kita akan hidup di alam yang lain. Kita tak boleh hidup kali yang kedua di dunia. Matinya kita di dunia, kita akan hidup di alam yang lain. Okey, inilah 5 perkara yang perlu kita jaga. Okey, untuk menjadi orang yang sentiasa menghargai masa, orang yang menghargai masa, seseorang itu perlu mengetahui tentang kepentingan menjaga masa. Macam mana kita nak jaga masa kita? Kalau orang yang berakal, yang bijak, akan menjaga dan menggunakan masanya dengan baik. Banyaklah kita nak isikan masa kita itu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya solat, melakukan ibadah kepada Allah, masa untuk muhasabah diri, masa kita memikirkan ciptaan Allah, kita pandang ke langit, kita lihat pokok-pokok, kita lihat kebesaran Allah menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk. Itu semua dapat pahala. Dengan kita melihat pokok, dengan kita memikirkan kejadian yang Allah jadikan pun, Allah bagi pahala. Kerja dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Bila kita jaga masa, kerja kita akan dapat disiapkan mengikut waktu. Kemudian bila kita jaga masa kita, kita sentiasa memperoleh hasil kerja yang baik, hasil kerja yang cemerlang. Bila hasil kerja yang baik, bila dapat hasil kerja yang cemerlang, hidup kita akan berjaya dan boleh menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Seterusnya, akan menjadikan masyarakat dan negara kita maju. Sebab itu kita kena mulakan dengan diri kita sendiri.
Oleh itu murid-murid, elakkanlah diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak dapat memberikan faedah dan sia-sia. Lakukanlah kerja, sesuatu pekerjaan yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Okey, itu saja untuk tugasan. Yang pertama, tuliskan 2 kepentingan menjaga masa. Tadi ada 6 contoh. Kemudian tuliskan kembali kata-kata Sayyidina Ali berkaitan masa. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.